Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada Puan Khadijah, Puan Syakira dan Badan Kebajikan Islam Petronas kerana mengambil inisiatif untuk terus menyusun atur kuliah mingguan kita pada hari ini. Kita dalam siri-siri berkenalan dengan keindahan kepimpinan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dalam siri yang pertama, kita telah mengenali Nabi Sulaiman sebagai anak kepada Daud. Dalam siri yang kedua, kita telah bersama dengan Nabi Sulaiman dengan semut. Dan kali ini kita bersama dengan Angry Bird, bukan, dengan burung hudhud. Jadi terima kasih tuan-tuan, puan-puan dari Petronas yang sudi untuk berbekal daripada awal pagi semata-mata dapat habis sesi 55 minit daripada sekarang. Saya insya-Allah akan tamat pukul 2 dan 1.50 saya akan buka pada soal jawab. InsyaAllah. Baiklah, pada minggu lepas kita punya perkenalan dengan Nabi Sulaiman telah tamat dengan satu doa yang menunjukkan kesyukuran Nabi Sulaiman alaihi salam kerana diberikan Allah kemampuan untuk memahami bahasa semut atau permaisuri semut. Dan hasil daripada ucapan alhamdulillah tersebut, Allah gandakan nikmat yang seterusnya kepada Nabi Sulaiman. La in syakartum la azidannakum. Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur kepadaku, aku gandakan nikmat kepadanya. Aku akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan, sentiasa di bibir, di lidah ini mengungkapkan alhamdulillah, 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 Allah sedang mengatur untuk memberikan anda nikmat seterusnya, rezeki seterusnya yang anda tidak duga. Kita kena faham satu perkara, rezeki Allah Ta'ala bukan hanya bernama RM ataupun pendapatan, allowance ataupun duit. Rezeki Allah ni dia ada 4. Sama ada salah satu Allah kurniakan pada anda. Anda kerap sebut alhamdulillah, tetapi kelihatannya pendapatan tidak bertambah-tambah. Tapi jangan fikir Allah tidak menggandakan rezeki kepada anda dan seolah-olah Allah tidak menunaikan janjinya, iaitulah pada ayat la in syakartum la azidannakum. Ma'adallah, jangan fikir begitu. Allah Azza wa Jal akan berikan kepada anda rezeki sama ada fizikal, iaitu RM, tapi fizikal juga adalah kesihatan. Boleh jadi Allah tak tambah kepada anda pendapatan, tapi Allah tambah kepada anda kesihatan. Atau Allah panjangkan umur anda, sebab anda dan saya tidak akan tahu kita akan mati bila. Tapi dalam perancangan Allah, Allah boleh untuk memanjangkan umur anda. Hanya kerana bibir dan lidah seringkali menyebut alhamdulillah. Yang kedua, boleh jadi Allah beri rezeki kepada anda rezeki intelektual. Tadi fizikal. Boleh jadi rezeki bersifat intelektual. Allah beri kepada anda soft skill yang baru, kemahiran yang baru yang anda tidak duga. Boleh jadi tidak diberikan rezeki dari sudut fizikal atau intelektual, tetapi Allah beri kepada anda rezeki dari sudut emosional. Walaupun pendapatan tidak bertambah, tiada kepakaran baru diterima dalam seminggu ini, tetapi isteri semakin menyayangi, anak semakin menyayangi. Siapa tahu? Dan yang paling penting, rezeki yang paling kita perlu mahukan adalah rezeki spiritual, di mana Allah campakkan khusyuk dalam solat. Bila anda membaca Al-Quran, anda faham dan anda rasa apa yang anda baca. Ini adalah rezeki yang paling besar, nikmat yang paling besar. Baiklah, jadi babak yang akan saya ceritakan kepada anda hari ini adalah babak di mana Allah gandakan nikmat seterusnya kepada Nabi Sulaiman kerana mulutnya mengungkapkan alhamdulillah apabila perjalanannya diuji oleh semut. Dia mahu menuju ke suatu arah destinasi, tetapi perjalanannya telah terganggu kerana adanya semut-semut yang begitu banyak di lembah yang baginda sedang lalu.
Tetapi first word yang muncul dalam trafik jam tersebut adalah alhamdulillahilladzi. Terima kasih Allah. Ada sesuatu yang berlaku di hadapan mata saya yang saya perlu puji. Lalu kerana la in syakartum la azidannakum. Wahai Sulaiman, kerana engkau tidak pernah mengatakan sesuatu yang kurang baik kepada musibah yang menimpamu, aku akan tundukkan satu lagi empire di selatan tanah Arab kepadamu. Allah akan menundukkan satu empire besar, empire gergasi, iaitulah penduduk Yaman di selatan tanah air Arab kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidak pernah mengetahui ini akan diberikan Allah kepadanya. Anda sendiri tidak akan mengetahui Allah mengatur rezeki apa pada anda. Hanya kerana anda mengungkapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Dan inilah ceritanya. Dan ia sekali lagi membabitkan makhluk yang kerdil, namanya burung, al-hudhud. Inilah burung yang akan menyebabkan dua empire bersatu. Inilah seekor burung yang kerdil menyebabkan bersatunya dua empire. Kahwin tak kahwin Nabi Sulaiman dengan Balqis itu cerita nombor dua. Isu yang lebih besar adalah jangan remehkan sesiapa pun dalam organisasi, kerana seekor burung yang kerdil menjadi bukti bagaimana dua empire bersatu. Dan inilah ceritanya. Kita akan fokus kepada ayat seterusnya, iaitulah ayat 20 hingga 26. Bismillahirrahmanirrahim. Berlawan kuliah kita hari ini. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Terjemahannya, dan Sulaiman melakukan tafakud. Tafakud ini mengenal pasti siapa yang hilang. So kalau saya lecturer, kelas nak mula, apa yang lecturer akan buat terlebih dahulu? Tafakud, iaitulah pemeriksaan, ambil kedatangan. Peristiwa ini berlaku bila? Selepas semut-semut tadi dah selesai lalu dan Nabi Sulaiman memutuskan untuk tidak pijak semut-semut tersebut, maka perjalanan diteruskan. Siapa yang beri arah kepada perjalanan Nabi Sulaiman? Siapa masih ingat kuliah yang pertama? Siapa yang memberikan ways kepada Nabi Sulaiman untuk tuju ke mana? Burung. Ia mewakili helikopter view. So Sulaiman alaihi salam diberitahu oleh burung, ini adalah destinasi yang tuanku perlu pergi, kerana di sana ada lagi penduduk yang belum Muslim berdasarkan R&D kami pasukan burung. Lalu Sulaiman diberitahu oleh burung hudhud. Burung hudhud kita tidak tahu adakah ia burung belatuk atau burung apa, tetapi hudhud adalah satu jenis burung yang ramai. Hudhud adalah satu spesies burung yang banyak. Tetapi al-hudhud, al adalah satu jenis burung hudhud daripada banyak hudhud yang ada kualiti istimewa. Maka sebab itulah Allah Ta'ala letakkan alif lam, iaitulah dalam bahasa Arab disebut ma'rifah. Maknanya ma'rifah, dia ma'ruf, dia terkenal dengan kualiti tertentu. Usah pelik, kerana Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman pelbagai makhluk yang mempunyai pelbagai kualiti yang Allah campakkan kepada makhluk tersebut untuk membantu Nabi Sulaiman menjalankan tugas menyebarkan agama Allah di seluruh dunia. Jadi hudhud mungkin kita boleh bayangkan ada 100 ekor, 200 ekor hudhud kalau ia burung belatuk. Tetapi al-hudhud boleh jadi ketuanya, dan ia ada kualiti istimewa. Cerita kualiti apa yang ada pada hudhud ini sehingga Nabi Sulaiman bertanya, di mana hudhud? Saya jumpa hudhud ramai, tetapi al-hudhud saya tidak jumpa. Tanya sama itu hudhud, kan? Sebelum tu saya lupa nak habiskan terjemahan. Saya terjemah dulu kan. Sulaiman melakukan pemeriksaan, maknanya bila mereka meneruskan perjalanan, burung-burung hudhud beritahu, ke utara tuanku, ke arah Halustaq tuanku.
Lalu Nabi Sulaiman meneruskan perjalanan dengan gerombolan tentera yang begitu ramai, sampai satu keadaan Nabi Sulaiman terpaksa berhenti. Okey, berhenti semua di area air keruh. Biasa kita berhenti kerana apa? Rawat dan rehat. Lalu fahamlah anda, apabila rawat dan rehat berlaku, Sulaiman alaihi salam sebelum mengumumkan kita berehat atau makan minum, tafakkud dilakukan, pemeriksaan, iaitu pasukan burung. Rupanya burung diperlukan oleh Nabi Sulaiman di padang pasir Sahara ini, ya, padang pasir, perjalanan musafir, untuk tujuan tertentu bagi merawat dahaga bala tentera manusia. So berhenti semua pasukan tentera sekalian. Saya faham kamu semua lapar dan dahaga. Nabi Sulaiman memahami bala tenteranya. Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin yang merakyat. Ya, dia tahu kebajikan bala tentera. Dia bukan seorang sahaja bersemangat, dia mahu memastikan bala tenteranya bersemangat dan kebajikan mereka terjaga, human resource mereka terjaga. Lalu Nabi Sulaiman melihat bala tenteranya dahaga, maka dia melihat pasukan burung untuk membantu. Tadi burung membantu menentukan arah, tetapi rupanya ada satu lagi peranan burung, tetapi bukan semua burung hudhud boleh melakukannya. Ia hanya boleh dilakukan oleh al-hudhud, alif lam. Maka dia pun berkata, mana hudhud? Saya tidak nampak. Atau dia berada daripada kalangan orang-orang yang gaib, orang-orang yang tidak hadir. Baik, kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, memetik daripada riwayat Ibnu Abbas, al-hudhud punya kualiti, dia boleh nampak air di bawah padang pasir. Padang pasir, tuan-tuan tak nampak air. Macam mana nak ada teknologi untuk penetrate, tembus sampai ke bawah, lalu menemui minyak atau air? Jadi kata Syed Qutb rahimahullah, jangan rasa pelik dan jangan terlalu saintifik untuk justify kemampuan hudhud nampak air di sebalik padang pasir. Maka ini hanya daripada kualiti alif lam, al-hudhud. So mana hudhud? Kita dahaga ni, dan saya dapati pasukan burung dia tidak ada. Sebelum itu tuan-tuan perhatikan ayat ini dengan teliti. Ma liya la aral hudhud. Dalam tajwid kan kita panjang la ara. Panjang pendek bacaan ini semua ada hikmah. Maknanya la panjang masa memerhatikan sepintas lalu di dalam barisan burung la aral hudhud. Saya tak nampak hudhud. Ucapan Nabi Sulaiman adalah, mengapa saya tidak nampak hudhud? Adakah ada sesuatu menyebabkan saya tidak nampak? Bandingkan dengan ucapan kedua seorang pemimpin. Kenapa hudhud tak datang? Selalu sangat tak ada. Kenyataan pertama atau kenyataan kedua ada prejudis, ada sangka buruk. Kenapa saya tidak nampak saudara Syah dalam mesyuarat ini? Saudara Syah sahabat saya. Kenapa saya tak nampak dia? Ada sesiapa boleh beritahu? So ini orang yang berlapang dada. Di permulaan lagi sudah salamatus sudur. Tetapi ada orang, bila saudara Syah tidak hadir kerana sebab tertentu, mana Syah ni selalu sangat buat hal. Jadi ini ada unsur sangka buruk. Akhlak sebegini tidak membangunkan organisasi. Akhlak sebeginilah yang menyebabkan surah Al-Hujurat diturunkan. Surah Al-Hujurat tegur isu kecil pada mata kita tetapi besar di sisi Allah. Soal suara sahaja, intonasi suara sahaja, Abu Bakar, Umar berbeza pendapat sampai ternaik suara. Turun suratul Hujurat, innal ladina yaghudduna aswatahum. Mereka ini sepatutnya merendahkan suara. Benda kecil tuan-tuan, tapi communication boleh breakdown. Hanya kerana kita tidak ada keikhlasan dalam kepimpinan, mengurus. Baik. Am kana minal ghaibin, atau dia tergolong daripada orang-orang yang gaib, yakni orang yang tidak mampu hadir. Ini menunjukkan
bukan seorang, bukan seekor yang tidak hadir dalam mesyuarat tergempar di RNR untuk mencari air. Ghaibin artinya ada ramai lagi yang kebetulan tak boleh bersama dalam misi yang Nabi SAW isytiharkan ini, dan itu normal. Maknanya ada yang telah mendapat surat pelepasan, mendapat izin daripada ketua, daripada HR katakan, untuk tidak bersama dalam musafir delegasi Nabi Sulaiman kali ini menuju ke satu tempat. So memang semua mereka Nabi Sulaiman tahu. Memang saya tahu ada yang tidak boleh hadir dan nama-nama mereka sudah ada pada saya. Tetapi Hud-Hud, saya tak nampak surat dia. Dia tak minta kebenaran saya. Lalu di mana beliau? Dan perkataan kalau anda boleh bulatkan ini bahasa Arab, dia bahasa halus. Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Melayu, dia ada dua perkataan, dan cuba teka, please tunjukkan Petronas tahu bahasa Arab sikit. Yes, bagus. Atau tak ada dalam terjemahan, tetapi diterjemahkan bahasa Melayu sebagai atau. Pun atau, pun atau. Tapi Quran turun dalam bahasa Arab, dia kalau Allah sebut dia betul atau, tapi lain situasi dia. Tapi bila Allah guna atau yang bernama dia lain maksudnya. Dan saya permudah kepada anda, bila Allah Azza wa Jalla sebut maknanya babak selepas tidak ada lagi kaitan dengan babak sebelum Maknanya apa? Kenapa saya tak nampak Hud? Okey, tak apa, saya akan selidik sendiri sekarang. Lalu proses tabayyun, menyimak, mendapatkan kepastian. Orang kata memang Hud tiada, baginda tidak cepat percaya. Baginda menyelidik sendiri, dan ia proses yang mengambil masa. Maka selepas diselidik, terbukti Hud tiada dengan pemerhatian beliau sendiri. Lalu beliau menyimpulkan benar Hud tergolong daripada golongan yang tiada. Jadi kalau dalam intonasi suaranya, kana minal ghaibin adalah judgment, bukan kana minal ghaibin soalan. Maksudnya Hud gaib ke? Tak, itu soalan. Tetapi sekarang ia adalah keputusan selepas penyelidikan. Hud ternyata tiada. So di sini anda boleh nampak akhlak seorang pemimpin. Jangan cepat percaya apa orang kata. Boleh jadi ada orang tak puas hati dengan Hud. Lalu dikata-katakan dia memang begitu tuan, selalu sangat datang lambat. Sebagai seorang pemimpin, kita berlapang dada terlebih dahulu. Alhamdulillah. So di sini dalam bahasa Arab disebut al-munqati'ah. Dia memutuskan hubungan babak kedua dengan babak pertama. Dia bukan satu babak yang sama. Sebab kalau satu babak yang sama, atau dia adalah Sekarang kita pergi kepada babak yang seterusnya, babak yang kedua. Jadi bila keputusan pencarian Hud terbukti menunjukkan dia tiada, maka Nabi Sulaiman alaihi salam mengumumkan peringatan kepada seluruh bala tenteranya. Walaupun kes ini kes Hud sahaja, tetapi semua bala tentera mesti beringat. So seorang pemimpin mesti main peranan untuk beri tazkirah. Walaupun kes ini kes fulan bin fulan tak ada dalam mesyuarat tergempar, tetapi dia mengambil kesempatan untuk memberi peringatan. Apa kesan dalam organisasi saya bila anda tidak hadir dalam mesyuarat tergempar? Sesiapa sahaja, burung, boleh jadi jin, boleh jadi manusia, siapa sahaja, bila saya buat emergency meeting, ia menyebabkan, ia adalah ada purpose yang besar. Lalu Nabi Sulaiman mengumumkan polisi yang sudah dipersetujui oleh semua human resource. Nabi Sulaiman mengumumkan pekeliling tersebut. Ini adalah sesuatu peraturan yang sudah dipersetujui. Dia adalah peraturan yang sudah dipersetujui. Nabi Sulaiman hanya remind, iaitulah la'u'adzibannahu azaban syadida. Ada nun di situ, nun syaddah ya, maknanya dia yang murka. La'u'adzibannahu azaban syadida, murka, marah sekalipun, we must go by the book.
Marah macam mana pun seseorang, dia kena ikut peraturan. Dia tak boleh melebihi peraturan. So peraturan kata dua sahaja pilihan. Sama ada dia akan diazab dengan azab yang pedih, kata para ulama, wallahu alam, dicari-cari bulunya dan dijemur di bawah terik matahari, wallahu alam. Ataupun kat sini kan, sebab dia ada kaitan, dia hanyalah pilihan. La azbahannahu, aku akan sembelihnya mati. La ya'tiyanni bisultanin mubin, kecuali kalau dia mendatangkan sultan, iaitulah keterangan alasan yang kukuh. Maka kalau dia memberitahu saya alasan yang kukuh, tiada masalah. Tapi kalau alasannya tidak kukuh dan kerja yang dilakukan tiada kaitan dengan organisasi ini, maka dua hukuman, salah satu akan dikenakan. Dan saya, Nabi Sulaiman, saya tidak pasti apakah hukuman yang sesuai. Saya memerlukan laporan daripada beliau terlebih dahulu. Maka sebab itu dia mengumumkan dua pilihan. Dia sendiri tak pasti, kerana belum mendengar sendiri daripada beliau, yakni Hudhud. Tuan-tuan sekalian, ini adalah peraturan yang sudah diketahui oleh Hudhud. Maknanya semasa Hudhud tiada dan kita masih tidak tahu di mana Hudhud sekarang, ke mana dia pergi sekalipun, sudah dalam fikirannya, saya akan berdepan dengan bahaya kalau saya meninggalkan organisasi ini dan perjalanan bersama dengan Nabi Sulaiman tanpa sebab. So Hudhud memang tahu, tapi dia berani. Dia berani mengambil risiko sebab dia tahu berani kerana benar. Apakah keberanian Hudhud? Beliau telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya untuk nyawanya, iaitulah meninggalkan Nabi Sulaiman dan pasukannya. Escape ke, curi tulang ke, atau kerjanya ada kaitan dengan organisasi? Orang yang berani kerana benar, dia akan berani melakukan apa saja. Orang nak kata peduli apa? Aku tahu tujuan organisasi ini wujud, aku tahu apa tujuan jabatan ini wujud, dan aku berada dalam core business. Aku melakukan sesuatu yang selari dengan apa tujuan aku ada dalam organisasi ini. So aku berani untuk berdepan dengan apa jua risiko, dan aku kenal Sulaiman tidak pernah zalim. Dan Sulaiman sendiri sebut, kalau alasan itu mubin, kukuh, aku tidak akan sekali-kali dijatuhkan hukuman. Kemudian babak seterusnya, babak yang ketiga, ayat seterusnya, famakatha ghayra ba'id faqal ahattu bima lam tuhit bih wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Maka tidak lama selepas itu terus muncul Hudhud. Ini menunjukkan selepas Nabi Sulaiman mengumumkan peraturan, sesiapa dari kalangan burung-burung yang lain tiada dalam mesyuarat tergempar yang saya lakukan, inilah hukuman sekian-sekian apabila tiada alasan yang kukuh. Lepas dia buat pengumuman itu, Allah Ta'ala sebut famakatha ghayra ba'id. Hudhud sudah dalam perjalanan pulang dari sebuah destinasi. Hudhud rupa-rupanya, walaupun dia meninggalkan seketika organisasi dan dia ada sebab yang kukuh yang kita akan tahu sebentar lagi, dia tetap ada rasa bersalah yang menyebabkan dia perlu bergegas untuk pulang selepas dia melakukan apa yang perlu dilakukan di Sabak. Sebab ada orang, dia pergi ke Sabak kerana dia faham Sabak itu kerajaan yang syirik kepada Allah, dan bila selesai dia melaporkan, dia ambil gambar selfie kerajaan Sabak, dia akan kemukakan dokumen ini kepada Nabi Sulaiman, dan dia faham Nabi Sulaiman alaihi salam takkan marah dan takkan jatuhkan hukuman kerana beliau melakukan apa yang memang dalam job scope beliau, iaitulah burung kena bagi tahu kerajaan mana belum menyembah Allah. Dan tuanku, ini bukti bergambar, ini bukti CCTV saya, nak lihat. Tetapi boleh saja Hudhud alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke ketiak masam. Orang kata sambil menyelam minum air. Sabak, tempat jauh, dekat dengan perairan. Why not alang-alang ambil masa lebih sedikit untuk bergembira
berseronok-seronok. Bukan setakat ambil gambar istana Sabak, ambil gambar perempuan-perempuannya sekali, katakan. Hud-Hud faham kerja adalah amanah. Bos tak nampak, bos duduk jauh kat Palestin, tapi famakatha ghaira ba'id. Tengok perkataan Allah, ketika peraturan tadi diumumkan, Hud-Hud sudah dalam perjalanan pulang, dia tidak berapa jauh. Ini menunjukkan selesai tugas balik. Orang yang tidak amanah, saya memang dihantar ke tempat ni, tapi tempat ni jauh, jadi alang-alang, why not kita ambil kesempatan. Tidak, itu tidak berlaku kepada Hud-Hud. Faqala, dan sampai saja Hud-Hud nampak wajah marah Nabi Allah Sulaiman. Lalu dengan pantas Hud berkata, tuanku, tak tahu apa yang saya tahu. Anda boleh lihat ya, bagaimana Nabi Sulaiman train dia punya human resource untuk ada confident. Hud-Hud tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan ketika Nabi Sulaiman berada dalam keadaan facial expressionnya adalah murka. Lalu sampai sahaja mendarat saja Hud-Hud, tuanku. Nabi Sulaiman tak kata apa pun lagi, dia terus berkata. Dan bala tentera Nabi Sulaiman tak faham bahasa burung ni. Sulaiman seorang aja faham. Cip 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 cip. Sulaiman seorang aja faham. Ulimna mantika at-tayr. Aku diberi ilmu tentang bahasa burung. Yang lain-lain biar pergi ke hampa semua, hampa tak faham. Aku faham. Lalu Hud-Hud berkata, saya ada ilmu yang tuanku tiada ilmu. Subhanallah. Kalau pemimpin yang sangat mementingkan reputasi, nama baik, bayangkan anda diaibkan oleh bala tentera anda, dan boleh saja anda berkata, kau siapa? Selam berok kata aku tak ada ilmu. Dari satu sudut anda dapat lihat Hud-Hud berani kerana benar. Bila anda hanya takut pada Allah, lalu kenapa nak takut pada makhluk, pada manusia? Dan dia terus berkata, tuanku, saya ada maklumat yang tuanku tiada. Dan maklumat saya adalah ahadtu muhit, meliputi kalau padang sekolah tu semua penjuru saya dah kaji. Kalau dewan ini saya tak akan kata saya muhit kecuali saya tahu di mana tempat caja. Berapa kapasiti dewan ini boleh muat? Maknanya seluruh sudut 360 darjah sudah saya ambil gambar. Maknanya Hud-Hud bukan hanya lihat daripada kejauhan. Hud-Hud telah mengambil masa untuk memerhatikan dengan teliti A to Z 360 darjah supaya judgement beliau adalah judgement yang adil. Ini dipanggil R&D. Ini kerja R&D. Melihat sesuatu dari segenap sudut, consider all factor, CAF kan, consider all factor. Lalu bila Hud-Hud mengemukakan laporan kepada Nabi Sulaiman, dia mengemukakan laporan yang bukan hasil sekadar nampak dari jauh. Dia telah membuat penyelidikan dan berada mungkin 2-3 jam di dalam kerajaan Sabak itu, di dalamnya, di luarnya, dia ambil gambar dari semua sudut. Lalu dia berkata, wajibtuka, saya datang kepada kamu wahai Sulaiman dengan berita yang meyakinkan daripada kerajaan Sabak. Nabi Sulaiman tahu ke tidak pasal Sabak? Hud-Hud tidak menerangkan mengenai Sabak. Hud-Hud sebut sepatah sahaja Sabak. Ini menunjukkan Hud-Hud tidak perlu detailkan Sabak ni tuanku di selatan tanah Arab tau. Tak perlu, sebab Sulaiman dalam kepalanya peta dunia. Dia tahu Sabak di mana. Dia tahu Sabak di mana. Tetapi dia tidak tahu bagaimana penduduk di sana. Bagaimana permaisuri mereka. Apa akidah mereka. Lalu Hud-Hud berkata, tuanku, saya bawa berita yang besar dan penting daripada Sabak. Dan berita ini tuanku bukan berita petik tepi jalan atau dipetik daripada kedai sembang kedai kopi. Ini adalah hasil penemuan saya, dan penemuan ini adalah penemuan yang besar. Lalu Hud terus berkata-kata, dan sebelum itu saya nak anda gambarkan Sabak di bahagian selatan. Dan Nabi Allah Sulaiman katakan berada di sekitar tanah Syam, Palestin. Pedulikan peta yang saya ambil daripada Google ni yang sebut Israel. Perjalanan Hud-Hud adalah hampir 2000 km pergi dan 4000 km balik, pergi balik 4000 km.
dan beliau melakukan dalam hanya beberapa jam. Nabi Sulaiman, dia mengumumkan untuk menuju ke satu tempat. Sejak daripada situ, Hud dah escape. Escape bahasa negatif lah, tapi dia dah meninggalkan pasukan dia, pergi ke selatan. Dan 2-3 jam pasukan tentera dah mula lapar. Kejadian semut tadi dah selesai. Hud dah patah balik dah. Inilah yang disebut oleh Al-Khalidi, seorang ulama tafsir di Jordan. Allah beri kelebihan kepada Al-Hudhud, iaitu bukan sekadar dia nampak air di bawah pasir. Dia punya cara terbang dia macam Concorde. Tahu Concorde? Dia tak sama macam kapal terbang biasa. Dia punya kepantasan ni luar biasa. So inilah kualiti yang ada kepada Hudhud. Lalu dengan pantasnya dia sampai semula, dan anda bayang ya, dia kepenatannya, dia dalam bersendirian. Tetapi ini kualiti yang ada kepada Al-Hudhud. Lalu ini laporannya. Tuanku, sesungguhnya saya, inni wajadtu mra'atan, saya telah mendapati dalam hasil siasatan saya seorang wanita, tamlikuhum, memerintah kerajaan Sabak, wa utiyat min kulli syai', dan beliau, permaisuri ini, diberikan segala kemampuan untuk mencapai apa yang dia mahukan, tuanku. Walaha arsyun azim, dan tuanku, arasnya menakjubkan, besar saiznya, gergasi sifatnya. Tetapi tuanku, isu yang lebih penting bukan siapa imra'ah ini, apa namanya, ada Facebook ke tidak. Isunya sekarang apa bala tenteranya punya peralatan perang. Itu tak penting bagi tuanku, saya faham. Tuanku orang yang sibuk. Tuanku tak ada masa nak mendengar penjelasan yang berjela-jela yang tak ada kaitan dengan tujuan tuanku menjadi pemimpin. Jadi saya faham tuanku tak banyak masa, maka saya akan perjelaskan perkara-perkara yang penting saja. Iaitulah mereka telah menyembah matahari. Maka dengan ini saya mahu berkata kepada tuanku, I'm doing my job. Iaitulah memerangi mereka yang syirik kepada Allah. Jadi kita dapat belajar sesuatu daripada Hudhud. Dia tidak memanjangkan ucapan yang tidak ada kena-mengena dengan topik. Dalam bahasa kita ni, goreng. Kau ni goreng apa ni? Cuba cakap point apa. Just stay dengan point. Jangan hurai hanya sekadar perkataan berbeza, makna sama. Kita dah jelas. So di sini kita belajar ucapan yang baik adalah sharp, precise, dan inilah sifat Al-Quran. Ringkas, padat. Terkandung dalamnya banyak makna. Jadi Hudhud, anda boleh lihat je, Hudhud ni dia faham bos dia sibuk. So dia tak sebut, oh namanya Balqis, tuanku, umurnya 36, sama dengan Ustaz Syari. Dia berasal keturunannya, ayahnya adalah seorang Raja Hadramaut, dan ayahnya meninggal dunia dan tak ada pelapis, anak perempuan saja pelapis. Mereka kena mewariskan kerajaan secara autokratik, secara monarki, apa benda namanya. Itu tak penting bagi Nabi Sulaiman. The details is not important kepada Nabi Sulaiman. Yang penting tuanku, seorang perempuan telah memerintah kerajaan ini, dan kerajaan ini diberikan kehebatan, tuanku. Nabi Sulaiman tak tanya pun, hebat tang mana? Nama dia siapa? Aras dia besar mana? Nabi Sulaiman tak tanya. Dan di sini juga kita belajar sesuatu. Bila kita baca Quran, apa yang Allah sebut, yang tu kita fokus. Apa yang Allah tak sebut, jangan fokus. Kalau nak kaji, nak kaji silakan. Itulah lahirnya ilmu sejarah dan ilmu arkeologi. Kerana bila Allah tak sebut nama siapa, Allah tak sebut Balqis, Allah sebut Imra'ah. Seorang pengkaji sejarah mahu mengkaji silakan. Kerana Al-Quran memotivasikan untuk anda jadi sejarawan. Kaji genealogi Raja Yaman ini. Tetapi di penghujung kajian anda, anda kena faham satu perkara. Anda tidak hidup pada zaman Nabi Sulaiman. Maka finding anda, walaupun betul sekalipun anda kata sebenarnya inilah Balqis, kena merendah diri sedikit dengan berkata wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui siapa yang sebenar. Kerana hakikatnya kita tak hidup pada zaman Nabi Sulaiman, kecuali umur anda 2000 tahun. Kau umur berapa? Umur saya 2000 tahun. Okey, kami percaya pada engkau sebab
Nabi Sulaiman 2000 tahun yang lepas. So maknanya engkau memang umur panjang, dah sempat hidup dan menyaksikan aras Balqis mungkin. Jadi tuan-tuan, bila Allah sebut perempuan, tak disebut nama. Allah sebut diberi macam-macam. Apa benda yang macam-macam? Aras yang besar, saiz berapa? Double XL, XL? Maka ini ujian untuk kita sebagai orang yang membaca Al-Quran. Di mana apa yang Allah diamkan, kita kata mungkin tiada faedah. Kalau kita pergi terlalu dalam, maka apa yang Allah sebut, yang tu kita beri perhatian. Antara pengajaran yang indah adalah Hud-Hud sebut arash. Arashnya besar. Maka fahamlah Nabi Sulaiman, wanita ini, katakan Balqis, diagung-agungkan di seluruh negara dengan cara diangkat arashnya. Dan arash Balqis ini adalah simbol kemegahan kerajaan ini. Balqis ada di atas, arash ni maknanya tempat apa ya, tempat bersemayam lah dalam bahasa kita. Ya. So arashnya bukan sofa, sekadar sofa tuan-tuan. Arash ni macam tempat anda mentadbir dan bermesyuarat. Tempat yang paling secret, kerana di situlah segala rahsia anda simpan. Tetapi diarak ke mana-mana. Saya sebut benda ini kerana nanti minggu depan ataupun 2 minggu lagi, Nabi Sulaiman AS akan melakukan sesuatu kepada arash Balqis. Kerana Nabi Sulaiman mendengar dengan teliti. Orang yang mendengar dengan teliti, dia takkan cepat untuk mencelah. Orang yang mendengar dengan teliti, dia tidak akan sebut, dia tidak akan cepat untuk respon. Okey, teruskan cerita. Saya nak tahu. Dan menarik ya, anda boleh nampak wajadtu satu dan tadi pun ada wajadtu. Wajadtu yang pertama di ayat 23, wajadtu yang kedua di ayat yang ke-24. Bila dah nama wajadtu, dia boleh berlaku dalam satu ayat. Tetapi kenapa jadi 2 ayat? Saya permudahkan anda faham maknanya bila Hud-Hud kata, saya telah menemui seorang perempuan yang diberikan segala-galanya dan arasnya hebat, dan saya telah menemui mereka telah menyembah matahari. Ini menunjukkan semasa Hud-Hud berkata, iaitulah seorang perempuan memerintah sebuah kerajaan, Nabi Sulaiman telah respon. Tapi responnya bukan respon untuk mengatakan Hud-Hud benar atau salah, tetapi respon untuk mengetahui apa masalah yang sebenar, yang menyebabkan dia menyebut ini wajadtu kali kedua. Di sini kita belajar apa yang disebut sebagai empathic listening. Kalau anda pernah dengar dalam 7 Habits punya Dr. Covey, iaitulah contoh, sebagai contoh saja, dalam mesyuarat, sahabat kita datang lambat kan, lalu sahabat yang lambat itu kata, maafkan saya bos, saya terpaksa tinggalkan sekejap mesyuarat ni sebab nak ambil anak. Bos yang bagus macam mana? Ambil anak? Ya, saya ambil anak tak? Memang ambil anak. Anak saya tak berapa sihat hari ni, so kena ambil dengan cepat. Ambil anak di sekolah dengan cepat? Ya, memang saya kena ambil dengan cepat sebab isteri pula bekerja dan hanya saya saja boleh ambil. Hanya saya saja yang kena ambil. So, soalan itu diajukan dengan memetik word dia. Contoh, saya demam semalam. Demam? So, ini adalah soalan hasil word dia, tapi dalam tanda soal. Sebab dia menyebabkan anda tidak dilihat bias daripada awal. Sama ada bersimpati atau tidak setuju. Empathic listening is not sympathetic, ataupun orang mendengar dengan simpati, dia akan kata, oh bagus, teruskan. Tak, itu orang yang mengampu. Nabi Sulaiman menunjukkan, saya, tuanku, Hud-Hud kata, saya telah melihat perempuan memerintah sebuah kerajaan. Perempuan memerintah sebuah kerajaan? Okey. Kerajaan itu menyembah matahari. Okey. That's the point. So, wajadtu 2 kali ni, dia sebenarnya satu ayat. Allah jadikan 2 ayat. Maknanya ada interruption tengah tu. Ada interruption daripada Nabi Sulaiman. Maknanya, kau nak cakap apa sebenarnya? Begitu. Baik. Faham tak faham? Saya tak tahulah. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna
lisyams min dunillah. Tuanku begini. Sebenarnya saya mendapati beliau, perempuan tadi, dan kaumnya menyembah sujud kepada matahari selain daripada Allah. Burung kata ada kaum menyembah selain Allah. Maka fahamlah anda, semua makhluk tahu Tuhan itu esa. Yang hanya ragu tentang keesaan Allah manusia dan jin. Sebab tu mereka diuji, dia panggil mukallaf, diuji. Tetapi semua makhluk adalah guru tauhid kepada anda. Mereka tidak pernah tidak taat kepada perintah Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Tuanku, ketahuilah tuanku, subhanallah, cuba lihat. Kaum ini sesat tuanku, mereka menyembah matahari, tapi tuanku, syaitan punya angkara. Tengok kita bila ceramah kat kuliah maghrib, kadang-kadang yang dengar kuliah kita tu orang yang pakai seluar pendek pun. Yang pakai seluar pendek kadang-kadang. Tapi kadang-kadang segelintir akan kata, keluar ya, ini tidak menutup aurat ya. Tak nak, saya tak nak kuliah ini ada syaitan. Tu dia. Jangan begitu. Kita tak tahu budak ni keluarganya macam mana. Dia datang kuliah maghrib pun alhamdulillah lah. Biarkan dahulu koyaknya seluar, pakai t-shirt satanic devil, red devil ke apa benda kan. Biar dulu, jangan benda begitu sudah jadi bahan untuk anda kepada beliau. Kita tak tahu dia baru masuk Islam ke apa ke. Cuba sangka baik. Tuanku, mereka menyembah matahari, tapi tuanku begini. Syaitan, tuanku ajar kami, syaitan adalah musuh yang sebenar. Maka kami, yakni Hud-Hud kata, syaitan telah menyesatkan mereka. Sebab Hud-Hud tak nampak syaitan. Yang hanya nampak syaitan Nabi Sulaiman. Tuan-tuan nampak syaitan? Tuan-tuan tak nampak bangsa jin. Hud-Hud pun demikian, dia tak nampak. Maka tapi dia faham apa yang Nabi Sulaiman tarbiyah dia. Nabi Sulaiman bukan sekadar menghargai kepakarannya, sebab tu dia berani escape. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman tak akan marah pada dia. Nabi Sulaiman sangat memahami dia ada potensi, dan potensinya kadang-kadang tak boleh duduk sekali dengan ramai orang, dia kena dicampakkan keluar. So bila begitu berlaku, Nabi Sulaiman tak akan marah pada beliau. So Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang sangat menghargai potensi orang-orang di bawahnya. Dia bukan karakter assassinator, pembunuh karakter orang. Dia menunjukkan dia sangat memahami potensi. Tetapi yang kedua, Nabi Sulaiman alaihi salam juga pendidik yang baik kepada human resource-nya. Dia mentarbiah human resource-nya, iaitulah hidup ni ada musuh tuan-tuan, namanya syaitan. Dia akan mengganggu anda, iaitulah menyembah selain daripada Allah. Fasaddahum, maka syaitan menyebabkan kaum tersebut telah terhalang daripada nampak jalan. Subhanallah, terhalang daripada nampak as-sabil. As-sabil ini adalah satu jalan, iaitulah tafsirannya fitrah. Mereka telah meninggalkan fitrah mereka. Mereka tidak belajar daripada binatang. Binatang itu secara fitrahnya diciptakan Allah, tidak mengiktiraf selain daripada Allah yang Esa. Manusia pun diciptakan dengan fitrah. Tetapi kasihan, karena faktor luaran namanya syaitan, maka mereka menyembah selain daripada Allah. Fahum la yahtadun, lalu mereka tidak mendapat petunjuk. Sebelum tu, syaitan mengganggu kaum Sabak. Bukankah syaitan ditundukkan kepada Nabi Sulaiman? Surah Sad beritahu syaitan ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Maka dalam hal ini syaitan mana menyesatkan kaum ni? Sedangkan syaitan berkhidmat kepada Nabi Sulaiman, takkan ada yang escape. Sesiapa yang escape, Nabi Sulaiman akan pukul. Sesiapa yang ganggu kaum yang lain, Nabi Sulaiman akan pukul. Lalu syaitan yang mana ni? Di sini anda belajar sesuatu. Syaitan bukan hanya bangsa jin. Minal jinnati wana. So syaitan dimaksudkan di sini juga adalah sebelum syaitan jin ditangkap oleh Nabi Sulaiman, syaitan jin itu pernah menyesatkan syaitan manusia, pemimpin-pemimpin kerajaan Sabak sebelum Balkis. Lalu mereka lah yang bertanggungjawab mewajibkan kaum mereka untuk menyembah matahari. Maka itulah syaitan manusia yang dimaksudkan oleh Balkis, yang dimaksudkan oleh Hud-Hud. Kemudian Hud-Hud terus berkata, alla yasjudu lillah
alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan ini ucapan Allah selepas ucapan Hud-Hud, dan ulama juga berkata ini ucapan Hud-Hud yang diteruskan daripada ucapan sebelumnya. Tiada masalah untuk anda berpegang dengan kedua-dua pandangan sekali, tak ada masalah. Kalau kita kata ini adalah ucapan Allah di atas ucapan Hud-Hud, ini bermakna sesiapa yang berucap dengan ucapan yang baik, 7 petala langit memberikan respon bagus ucapan ini. Allah Azza wa Jalla, bila anda berkata-kata dengan kata-kata yang baik, sebab tu saya sangat tak kisah berapa orang pun datang, hatta 2 orang pun tak apa, sebab saya percaya perkataan yang saya sebut daripada Quran, langit beri perhatian. Seolah-olah apa yang saya cakap, mudah-mudahan kalau ia benar, Allah merakamkan ia sebagai perkataan yang besar. Seolah-olah bagus ucapan ni Hud-Hud. Kamu kata mereka sujud selain daripada Allah. Nah, aku sokong ucapan kamu, kata Allah. Ala yasjudu lillah. Sepatutnya manusia sembah Allah, tidak sembah selain daripada Allah. Kalau itu ayat Allah ataupun ucapan Allah di atas ucapan burung Hud-Hud. Kalau kita ambil pandangan ini ucapan penerusan, iaitu ucapan Hud-Hud, pun tiada masalah. Iaitulah Hud-Hud berkata, tuanku, sepatutnya mereka tidak sembah selain daripada Allah. Sedangkan Allah mengeluarkan sesuatu yang tertutup di langit dan di bumi. Sebelum saya huraikan khaba'ah, saya huraikan terlebih dahulu. Anda nampak tak flow ucapan Hud-Hud? Sangat cantik. Kalau anda boleh lakukan pun bagus dalam mesyuarat. Kalau anda nak bentangkan usul ke apa kan. Pertama sekali, dia menimbulkan minat. Tuanku, saya ada berita besar tuanku. Berita ini benar, bukan berita petik tepi jalan. Please dengar. Anda belajar market produk pun, dengar sini, saya memiliki produk yang anda tidak miliki. Adakah anda ada masalah begini? Adakah anda ada masalah begini? Bla 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 bla. Dia tak terus pasarkan produk. Dia timbulkan dulu masalah menyebabkan anda, oh kita kena stay kalau begini. Dia panggil the first 10 minutes. Yang kedua, tengok ucapan tadi. Hud-Hud memulakan dengan presented problem and then real problem. Jadi interruption sikit menyebabkan dia pergi pada real problem supaya Hud-Hud tidak berjaya pergi pada perkara yang tidak penting. Dia kata saya nampak, maknanya benda depan mata ada masalah. Iaitulah kau menyembah matahari. Itu tersurat. Maka Nabi Sulaiman pun mencelah. What's the real problem? Apa masalahnya? Maka Hud-Hud terus mula-mula yang tersurat, Hud-Hud kata saya nampak seorang perempuan memerintah kerajaan, arasnya besar. Okey, so what? Lalu Hud-Hud pergi kepada yang tersirat, mereka menyembah selain daripada Allah. That's the problem. So dalam organisasi ramai orang boleh melaporkan presented problem, tetapi belum tentu dia nampak the real problem. Dia panggil hukum Pareto kan, 20-80%. 80% masalah punca daripada 20%. Kalau kita selesai 20 ini, 80% akan selesai. Maka kena bijak melihat masalah akar, bukan masalah terbitan, bukan masalah cabang. Kemudian bila dah kata ini masalah sebenar, cadangkanlah penyelesaian, cadangkan alternatif. Lalu Hud-Hud mencadangkan alternatif. Sepatutnya mereka sembah Allah. That's the answer kan. Jadi sekarang saya nak huraikan ada dah lebih 1.50, 1 minit yang terakhir, 1 minit yang terakhir. Khaba'ah ni artinya sesuatu yang tertutup. Sesuatu yang tertutup. Okey. Bila saya duduk belakang papan putih ni, maknanya ini adalah khaba'ah, kerana dia menutup saya daripada melihat anda. Okey, di langit apa yang tertutup adalah air, iaitu air hujan. Anda tak nampak air, anda nampak awan. Tapi sebenarnya awan itu mengandung air. Jadi Hud-Hud nak kata di atas ada air. Kita tak nampak kerana ada sebab Allah tutup, kerana bentuknya masih lagi awan. Tapi nanti dia akan turun air. So di atas langit ada sesuatu yang tertutup daripada kita nampak, yakni air. Di bawah fil ard wal ard, di bawah pun ada air, dan itu adalah bidang kepakaran saya. Saya nampak ada air, tetapi tertutup. Khaba'ah, tertutup. Allah boleh keluarkan air dengan asbab saya. Sebagaimana Ismail, dia hanya asbab. Dia bayi, dia hentakkan kaki keluar air di padang pasir. Tongkat Musa,
Bila diketuk kepada satu batu besar, tongkat hanya asbab yang mengeluarkan yakhrujul khab'a, mengeluarkan sesuatu yang tertutup, yang terpendam, yang tertanam adalah Allah. Allah keluarkan air daripada awan di langit, Allah keluarkan air daripada tanah padang pasir ini, Allah keluarkan air Zam-Zam di Makkah, Allah keluarkan air 12 mata dari batu besar gergasi. Subhanallah. Lalu Hud nak kata sepatutnya mereka menyembah Allah yang mengeluarkan sesuatu daripada tak nampak kepada nampak. Dan ini cantiknya susunan cerita ini, tuan-tuan. Cerita ini kan bermula dengan tak nampak and then nampak. Hud kan mula-mula tak nampak, akhirnya nampak. Lepas tu Hud kata apa pula? Tuanku sekarang tuanku tak nampak, iaitu kerajaan Sabak. Tuanku akan nampak satu hari nanti. Dan memang tuanku akhirnya memindahkan arash tu. Dan saya lupa nak ulas yang ni. Allahu Akbar, ni yang terakhir. Tolonglah sedar diri Syahri. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Tuanku pula dah. Tuan-tuan. Kalau anda perasan, tadi Hud cakap dengan tuanku dia. Dia bercakap dengan Nabi Sulaiman. Tapi orang belajar bahasa Arab, ini bukan lagi Nabi Sulaiman, kerana dituju kepada semua burung-burung yang lain. Takkanlah burung bercakap dengan manusia. Manusia tak faham. So ini menunjukkan Hud sedang berbicara pula kepada burung-burung yang lain, bukan sekadar Nabi Sulaiman. Maknanya apa? Hud ini sedang mengatakan Allah tahu apa dalam hati kamu dan Allah tahu apa yang kamu ucapkan cuk dalam bahasa burung. Jadi ini menunjukkan dakwah dilakukan pada masa yang sama. Memberi peringatan bukan hanya kepada Nabi Sulaiman, sebab dia memang bagi peringatan pada Nabi Sulaiman. Anda tengok dia bagi peringatan pada Nabi Sulaiman dan dia beri peringatan pada kepada Hud yang lain. Ini ulama kata ucapan Hud, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ini closing remarks Hud. Dia nak tutup ucapan dia. Dia kata Allah arasnya lebih besar. Seolah-olah arash Nabi Sulaiman lebih besar daripada Balqis, tapi arash Allah lebih besar daripada arash tuanku. Ini menunjukkan apa? Arash tempat memutuskan hukuman. Maknanya apa? Tuanku nak hukum saya tak kisah. Kekuasaan Allah jauh lebih hebat daripada kekuasaan tuanku. Silakan tuanku, apa hukuman anda? Dia mengingatkan balik kepada tuankunya, ittaqullah, I'm doing my best. Saya amanah, saya ada kuah. Dan tuanku jangan jatuhkan hukuman kerana kezaliman. Tuanku adalah seorang pemimpin yang adil. Maka ingati Allah Azza wa Jalla, arasnya dia ada hukuman kepada penzalim. Subhanallah. Dan kemudian ayat yang saya katakan tadi, tukhfun wa ma tu'linun, dia tidak lagi menghadap Nabi Sulaiman, dia menghadap burung-burung yang lain. Kamu yang kau pendam, Allah tahu. Yang kau tak pendam, kau cakap direct, mulut laser pun Allah tahu. Dia mendidik burung-burung yang lain. Subhanallah. So, anda boleh nampak ya, bermula daripada yang tak nampak, akhirnya nampak Hud. Arash Balqis tak nampak, akhirnya nampak. Dan inilah surah An-Naml, surah Makkiyah, yang nak menunjukkan benda tak nampak, akhirat nanti anda akan nampak. Ini peranan surah-surah Makkiyah. Jadi tuan-tuan, 3-4 minit yang berbaki, sila tanya soalan. Kalau ada soalan, minta maaf ya, terlajak masa. Kalau ada soalan, sama ada yang membabitkan hari ini ataupun minggu lepas, ataupun 2 minggu lepas, kalau ada. Tak ada silakan Puan Syakira sendiri. Dalam surah An-Naml ada banyak dialog direkodkan, dialog daripada semua, daripada Nabi Sulaiman, dan Al-Quran adalah kalam Allah. Jadi macam mana kita nak relatekan dialog tu daripada semua itu sendiri ataupun terinspirasi daripada soalan ini soalan yang sangat bagus. Jarang orang terfikir soalan sebegini, iaitulah Al-Quran kalam Allah sepenuhnya. Lalu ini kalam burung, tadi kalam manusia bernama Sulaiman, minggu depan kalam seorang permaisuri namanya Malikatus Sabak. Bagaimana ada ucapan makhluk dalam kalam Khaliq? Bukankah Quran kalam Allah sepenuhnya, lafaz dan makna? Hadis
makna dari Allah, lafaz Nabi. Quran, lafaz Allah telah tetapkan, makna pun daripada Allah. Lalu bagaimana kita nak faham ini ucapan burung? Jadi adakah ini ucapan burung atau ucapan Allah? Minggu depan, insya-Allah. Sebab isu ini dia memerlukan 15 minit pencerahan. Tapi kesimpulannya, saya bagi kesimpulan lebih awal. Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan kalam makhluk secara penuh. Kalam makhluk penuh kecacatan. Ucapan makhluk baik atau buruk ada kelemahan. Bila masuk dalam Quran dia kalam Allah, maka Allah Azza wa Jal ada beberapa perkara yang tuan-tuan kena tasbih. Tasbih ni maknanya apa? Menjauhkan Allah daripada kekurangan makhluk, supaya anda tahu beza ucapan makhluk dengan ucapan manusia. Jadi 15 minit tu saya harap ada kesempatan pada minggu depan, insya-Allah. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.